Assalamualaikum, saya Nurul Afika binti Nordin merupakan pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Hari ini saya akan melakukan sedikit perbincangan mengenai bagaimana teori kepimpinan luar dapat diaplikasikan pada abad ke-21. Video ini juga dibuat untuk memenuhi keperluan tugasan bagi subjek Dynamic of Leadership di peringkat Master in Technology of Education. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, kita perlulah kenali dan fahami dengan ringkas apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan pada abad ke-21 dan apakah ciri yang perlu ada pada pemimpin ini. Menurut Hossein bin Ibrahim yang merupakan pengawal PPD di Batu Pahat menyatakan bahawa pemimpin perlu melakukan anjakan minda iaitu mindset shift untuk kejayaan transformasi organisasi yang dipimpin. Mereka perlu mengubah cara berfikir selaras dengan perubahan gaya kepimpinan dan pengurusan global. Zaman di mana ketua bersikap seolah-olah dia sahaja yang tahu dan betul, orang lain tidak tahu dan sentiasa salah dan kita haruslah mengikutinya, kehendaknya telah berlalu dan tidak relevan lagi pada abad ke-21. Jadi, persoalannya, apakah kaitan teori kontingensi dengan pemimpin pada abad ke-21? Teori kontingensi ialah teori organisasi di mana mereka percaya bahawa segala tindakan bergantung kepada ketua, pengikut dan situasi. Teori kepimpinan kontingensi ini menyatakan bahawa keberkesanan seseorang pemimpin itu bergantung kepada situasi tertentu. Gaya kepimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin juga sama ada beliau seorang yang berperanan sebagai seorang pemimpin yang sepatutnya atau tidak. Mari kita lihat lebih detail mengenai teori ini. Menurut Fred Edward Fielder yang merupakan doktor dalam bidang clinical psychology, dalam teori ini terdapat dua jenis teori kepimpinan. Yang pertama ialah gaya kepimpinan dan situasi. Yang kedua ialah situasi atau kebaikan atau kawalan situasi. Manakala pada tahun 1951, Fielder mula mengembangkan teori kepimpinan situational. Yang pertama, ia merupakan teori pertama yang menyatakan bagaimana pemboleh ubah situasi berinteraksi dengan personaliti dan tingkah laku pemimpin. Beliau percaya bahawa gaya kepimpinan adalah cerminan personaliti dan tingkah laku. Dan gaya kepimpinan pada asasnya adalah tetap. Pemimpin tidak mengubah gaya mereka, mereka mengubah keadaan. Model kepimpinan kontingensi digunakan untuk menentukan sama ada gaya kepimpinan seseorang adalah berorientasikan tugas atau perhubungan, dan jika situasi hubungan pemimpin, ahli, struktur tugas dan kuasa kedudukan sepadan dengan gaya kepimpinan untuk memaksimumkan prestasi. Faktor utama dalam menggunakan model Fielder adalah untuk menentukan sama ada gaya kepimpinan dominan adalah bermotivasikan tugas atau bermotivasikan perhubungan. Sebagai contoh saya berikan bagaimana pemimpin memilih keputusan atau jalan terbaik untuk kerjanya pada musim COVID melanda. Pemimpin perlu menggunakan kaedah yang diperkenalkan oleh Fielder iaitu the Less Preferred Co-workers (LPC) skill bagi menilai dan menentukan gaya kepimpinannya. Sama ada ianya lebih cenderung berbentuk more task oriented or relationship oriented. Selepas gaya kepimpinan ini dikenal pasti, pemimpin perlu mampu mengawal situasi dan dapat meyakinkan setiap pengikutnya. Ini berdasarkan kepada pernyataan Fielder dan teorinya bahawa seorang pemimpin yang mendapatkan keyakinan yang baik dari pengikutnya akan mampu mengawal situasi dengan lebih baik. Jadi, para pemimpin juga perlu menyampaikan segala tugasan dan maklumat yang lebih jelas dengan penuh hikmah. Di samping itu, juga pemimpin mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk memberikan hukuman dan ganjarannya sepatutnya kepada pengikut mereka. Dan setiap pemimpin juga haruslah bijak dalam mengambil peluang dan menyelesaikan diri dalam setiap situasi dengan menggunakan segala peluang yang ada untuk memastikan segala tindakan dan keputusan yang dibuat adalah berkualiti dan bertepatan dengan matlamat dan juga diterima oleh baik oleh pengikutnya. Seterusnya, pemimpin haruslah membina kepercayaan dan mampu mempengaruhi pengikutnya dengan gaya kepimpinan yang bersesuaian dengan situasi sebagai dengan teori Fielder iaitu gaya kepimpinan ialah cerminan personality atau corak tingkah laku yang diamalkan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Sebagai contoh saya berikan,
Cara mereka memberikan arahan dan memotivasikan pengikut mereka untuk mencapai objektif yang diberikan. Pemimpin pada abad ke-21 juga perlu ada sifat ingin belajar sesuatu yang baru dan mahu menambah baik kelemahan diri dari semasa ke semasa dan perlu belajar dengan kesilapan yang lalu dengan meninggalkan cara yang lama yang tidak diperlukan lagi. Dengan ini, pemimpin akan lebih berjaya dan dapat menambahkan kematangan diri. Menurut Paul Harser pada tahun 1931, pemimpin situasi ialah penyesuaian gaya kepimpinan untuk situasi tertentu untuk mencerminkan keperluan pekerja. Pemimpin situasional adalah orang yang boleh menggunakan gaya kepimpinan yang berbeza bergantung kepada keadaan. Jadi, pemimpin pada abad ke-21 perlulah yakin dengan kebolehan diri berkemampuan dalam semua keadaan dan situasi serta mampu mengawal keadaan mengikut gaya dan situasi. Tegas dan prihatin serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang cemerlang. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahawa teori kontingensi ini sangatlah bersesuaian dengan abad ke-21 dengan menekankan ciri-ciri serta yang paling penting selaras dengan teori kontingensi dan juga elemen-elemen yang berkaitan. Dengan ini, sekian sahaja daripada saya. Saya harap segala maklumat yang saya berikan pada hari ini mampu memberikan anda sedikit pengetahuan dan manfaat. Sekian, terima kasih.